Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat dipertemukan pada hari Isnin ini seperti mana yang dijadualkan. Kita akan bersama-sama mengambil manfaat dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan amal-amal yang diberikan ganjaran, dikurniakan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dengan istilah fadail a'mal. Fadail bermakna kelebihan-kelebihan. A'mal bermakna amal. Pada pagi ini insya-Allah kita akan mempelajari tentang amal yang bersumberkan kepada amalan hati. Amalan hati yang dimaksudkan adalah amalan sifat sabar. Kalau minggu lepas dan minggu-minggu sebelum ini kita mempelajari tentang amal yang bersumberkan kepada amalan tubuh badan. Seperti mana adanya amalan salat sunat, salat duha, salat tasbih, salat sunat rawatib. Dan ada juga amalan yang bersumberkan kepada harta benda seperti amalan sedekah. Dan kita pernah melalui dua siri berkaitan dengan amalan yang berpaksikan kepada hati, iaitu al-ikhlas. Jadi pada pagi ini kita memberikan tumpuan kepada amalan hati, iaitu sifat dalaman, sifat yang terpuji, iaitu sabar. Yang sabar ini bukanlah hanya kepada amalan hati, tetapi ia berkaitan dengan lidah, dia juga berkaitan dengan tubuh badan. Tetapi paksi utamanya adalah berdasarkan kepada amalan hati. Ini bermakna amal-amal soleh ia juga boleh dilakukan, boleh diterjemahkan dalam bentuk amalan hati. Walaupun kita hanya berdiam diri, kita tidak kata apa-apa, tetapi hati kita ini sebenarnya boleh mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sifat sabar. Jadi sifat sabar ini dituntut kepada semua manusia dalam apa jua perkara dalam kehidupan, terutama apabila kita diberikan ujian oleh Allah dalam perkara musibah. Tetapi bukanlah hanya ketika kita kena musibah saja kita perlu sabar, tidak. Tetapi dalam melakukan ketaatan kepada Allah, seperti kita perlu solat, kena sabar tunaikan perintah Allah. Ada kala Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat sesuatu dosa, maka nak tinggalkan larangan itu, ia juga menuntut kepada sifat sabar. Begitu juga sifat sabar ini dituntut apabila kita diberikan ujian dalam bentuk musibah. Jadi tajuk ini sangat bertepatan di waktu dan saat-saat ini yang kita sedia maklum
ya, negara kita, saudara-saudara kita telah dilanda musibah seperti musibah banjir dan lain-lain. Jadi moga-moga tajuk kita pada pagi ini dapat meningkatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini dapat memberikan kita jalan keluar daripada segala perkara, dapat menguatkan rohani kita, dapat memberikan semangat kepada kita untuk kita teruskan kehidupan kita yang penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran dan segala-galanya. Namun begitu, sebelum kita masuk kepada tajuk kelebihan sabar, izinkan saya untuk kita membincangkan tentang sifat sabar ini di dalam Islam. Allah letakkan pada kedudukan ataupun pada kepentingan yang seperti apa. Bagaimana Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW menggambarkan sifat sabar ini. Jadi kita bincang terlebih dahulu keutamaan sabar ataupun kedudukan sabar di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kita rujuk terlebih dahulu dalam hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, "Was-salatu nurun." Salat adalah cahaya. Kita telah bincangkan sebelum ini tentang kelebihan salat. Kalau masih ingat lagi, kita ada menyebut tentang 10 kelebihan salat. Terutama salat fardu lah. Okey, nanti rujuk balik maklumat yang sebelum ini, yang salah satu daripada kelebihan ibadat salat, ia adalah cahaya. Cahaya yang paling utama adalah cahaya bagi menerangi hati kita. Apabila kita ada cahaya, maka ia memandu kehidupan kita. Jadi solat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti. Tajuk tentang sedekah juga telah pun kita bicarakan sebelum ini, yang mana salah satu daripada kelebihan sedekah adalah pembuktian. Bukti tentang apa? Bukti tentang seseorang itu adakah dia benar-benar beriman kepada Allah ataupun tidak. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah, dia sanggup berkorban dari sudut mengeluarkan sesuatu harta untuk disedekahkan. Harta dia, tetapi dia sanggup memberi kepada pihak lain. Sama ada sedekah berbentuk wajib ataupun sedekah berbentuk sunat. Apabila seseorang boleh mengeluarkan sedekah kepada pihak lain, itu adalah bukti, burhanun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan was-sabru dhiyaun. Sabar adalah sinaran. Sinaran lebih terang daripada nur, iaitu cahaya. Dhiya, perkataan dhiya, dhiyaun. Kalau tuan-tuan namakan seseorang dengan nama Nur, sangat baik, tetapi Nur tidak seterang dhiyaun.
Jadi dhayaun dia sama seperti nur lah. Dua-dua mengeluarkan cahaya. Nur keluarkan cahaya, dhaya pun keluarkan cahaya. Tetapi dhayaun adalah cahaya lebih daripada nur. Jadi Nabi kata sabar itu adalah dhayaun. Dia adalah sinaran. Elok juga dinamakan dhaya. Okay. Untuk membuktikan bahawasanya dhayaun lebih terang, lebih bercahaya daripada nur, maka kita perlu merujuk kepada ayat Al-Quranul Karim yang terletak pada surah Yunus ayat yang ke-5. Jadi kalau kita tengok dalam surah Yunus, surah yang ke-10, kita tengok pada ayat yang ke-5, kita akan jumpa perkataan dhaya dan kita akan jumpa perkataan nur. Perhatikan baik-baik. Okey, ada perkataan nur, ada perkataan dhaya. Apa beza? Perbezaan dia. Nak tahu bezanya, maka kita perlu merujuk pada perkara apakah Allah menggunakan perkataan dhaya dan pada perkara apakah Allah menggunakan perkataan nur. Dalam surah Yunus ayat yang ke-5, muka surat 208 di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an. Dialah yang telah menjadikan syamsa, iaitu matahari, dhiya'an, terang benderang, wal qamara, dan bulan, nura, sebagai cahaya. Apa beza terang benderang dengan bercahaya? Cara nak membezakan, kita tengok apa perbezaan cahaya matahari dengan perbezaan cahaya bulan. Di sini kita dapat belajar ilmu sains. Dhaya. Ketika mana Allah nak menggambarkan matahari, Allah kata matahari itu dia mengeluarkan cahaya terang benderang, namanya dhaya. Tetapi ketika mana Allah menggambarkan bulan, Allah mengatakan dia adalah nur, dia adalah cahaya. Kita sedia maklum bahawasanya bulan dia sebenarnya adalah mengambil cahaya apa? Cahaya matahari. Maknanya cahaya matahari dengan cahaya bulan, manakah lebih terang? Manakah lebih jelas? Manakah lebih kuat dari sudut kepanasan cahaya itu? Sudah pasti kita akan menjawab cahaya matahari. Tidak ada orang sanggup berdepan, berada di bawah cahaya matahari kalau tanpa ada sebarang teduhan. Dan kita sanggup berada di bawah cahaya bulan. Sebab cahaya bulan tidak membinasakan kita, tidak mencederakan kita. Tetapi kalau kita berada benar-benar pada cahaya matahari, boleh menyebabkan kita ini binasa. Ini bermakna cahaya matahari lebih kuat daripada cahaya bulan. Dan kita tahu pun tentang sumber cahaya bulan itu bergantung kepada cahaya matahari. Jadi kalau kita dah faham ayat ini, maka akan timbul pertanyaan, mengapa Nabi menamakan
bahawa sabar itu adalah dhiya'un. Kenapa? Kenapa Nabi kata kalau orang ada sifat sabar ni, dia ini seperti mana mempunyai cahaya matahari. Dhiya. Okey. Para ulama hadis, mereka mengatakan bahawasanya perkataan ad-dhiya bererti sinar yang sangat terang. Ini adalah sinar matahari. Kenapa tuan-tuan? Dengan sabar, seluruh kegelapan, kesulitan akan menjadi terang benderang. Maknanya sabar ini, siapa yang dapat sabar, dia seolah-olah dia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Nabi kata dhiya. Apabila dia memiliki cahaya seperti cahaya matahari, mana-mana tempat yang gelap, kejadian yang gelap akan dapat diterangkan menggunakan sabar tadi. Siapa-siapa yang berada di dalam kesulitan, maka sulit itu akan dapat dibakar, akan dapat dihilangkan melalui cahaya matahari, yang cahaya matahari itulah ia disamakan dengan sifat sabar. Itu yang orang selalu pesan, sabar. 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 Kerana sabar ni, dia akan menerangi kegelapan. Sabar ini, dia akan menghilangkan kesulitan. Dia akan tempuh sulit tu, daripada sulit, daripada susah, kerana dia sabar, sikit yang sulit itu akan menjadi senang. Jadi itulah penerangan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jadi inilah perbincangan yang kita nak bincang pada pagi ini tentang kedudukan sabar dan juga kelebihan-kelebihan sabar. Besar amal sabar ini. Tapi nak dapat sabar ni memang susah. Kalau kita cerita dari sudut teori, memang senang. Tetapi kalau kena pada kita sesuatu kegelapan, kesulitan, adakah kita boleh mengeluarkan cahaya matahari itu daripada sabar itu? Ini kita akan bincangkan nanti tentang apakah tips, apakah cara untuk kita dapat memantapkan sifat sabar itu dalam hidup kita. Macam mana? Macam mana keluarkan cahaya dhiya itu ketika mana kita berada di dalam kesulitan, kepayahan, kegelapan dan sebagainya. Jadi itulah kedudukan sabar di dalam agama. Jadi moga-moga penerangan awal ini memberikan permulaan kepada kita untuk kita terus mengkaji dengan lebih mendalam tentang sifat sabar ini. Kalau kita buka Al-Quran, tuan-tuan perempuan ya, sifat sabar ni dalam Al-Quranul Karim, perkataan sabar saja, sadbara itu diulang oleh Allah lebih daripada 70 kali. Mengikut ulasan Al-Imamu Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan sabar ini, perkataan sabar ini Allah sebut lebih daripada 70 kali. Bahkan ada ulama seperti mana Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau ada menukilkan
kata-kata Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan perkataan sabar ini diulang sebanyak 90 kali di dalam Al-Quranul Karim. Adalah kaedah para ulama mengira. Maknanya perkataan sabar ni kalau kita kira ruwet sadbara sebenarnya lebih daripada 100 kali. Maka sangat baik kalau tuan-tuan nak belajar tadabbur, kalau nak menggunakan pendekatan tadabbur bertema, bertopik, bolehlah pilih topik Al-Sabru fil Quran. Boleh pilih bincang tentang topik ataupun tema tentang sabar di dalam Al-Quran. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat dituntut belajar tentang sabar di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kita bukan nak fokus kepada tadabbur, tetapi kita terus nak pergi kepada topik utamanya adalah jika saya ada sifat sabar, jika tuan-tuan ada sifat sabar, apakah kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang bersabar. Jadi kita terus kepada kelebihan yang pertama. Jadi kalau orang bertanya, ini pun sebenarnya tuan-puan ya, sesiapa yang mengetahui kelebihan-kelebihan sabar, dia telah mengetahui tentang salah satu tips macam mana nak jadi sabar. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak membentuk sifat sabar, maka kita akan cadangkan supaya belajar, dapatkan maklumat tentang apa kelebihan sabar. Maknanya kalau kita tahu kelebihan sabar, kelebihan 1, kelebihan 2 dan pelbagai kelebihan, maka sifat kita yang tak sabar tadi ni akan menjadi sabar. Sebab apa? Sebab kita terbayangkan, kita terkenangkan, teringat, kalau aku sabar ni, aku dapat kelebihan ini, aku dapat kelebihan itu. Maka mengetahui kelebihan-kelebihan sabar merupakan salah satu cara macam mana nak mantapkan, nak kuatkan sifat sabar. Itulah dipanggil fadail kepada sifat sabar. Jadi kita teruskan dengan kelebihan yang pertama. Kelebihan sifat sabar yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Dia punya kata kunci dia adalah Allah bersama. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita tengok contoh ayat daripada banyak-banyak ayat. Kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, mana ayat yang ada menyebut tentang kelebihan kalau kita bersifat sabar. Saya ambil satu ayat saja daripada beberapa ayat. Maksudnya beberapa ayat tu maknanya ada ayat lain selain daripada suratul Baqarah ayat 153, ada ayat lain yang menyebutkan maklumat yang sama seperti kelebihan yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak
membuat catatan tambahan, tetap boleh tulis. Kalau nak cari ayat lain yang Allah kata Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, tetapi ayat yang lain, iaitu ayat 249. Ayat 249 Suratul Baqarah. Masih lagi surah Al-Baqarah. Okey, kalau dekat sini tuan-tuan akan jumpa Allah cerita terlebih dahulu kisah Talut. Dalam kisah Talut berlawan dengan Jalut. Akhirnya Talut berjaya mengalahkan Jalut. Tapi pada ayat hujung tu Allah ada menyebut tentang kelebihan yang pertama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk dalam ayat lain, tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Anfal. Kalau kita buka dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, tuan-tuan boleh cari, boleh rujuk ayat nombor 46. Cari ayat nombor 46 dalam surah Anfal. Al-Anfal surah nombor 8. Okey, tuan-tuan cari ayat nombor 46. 46 surah Al-Anfal. Siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat 183. Okey, ataupun surah Al-Anfal, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dalam surah Al-Anfal. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan boleh merujuk pada ayat lain. Ayat nombor 66. Kalau rujuk pada ayat 66, tuan-tuan akan menemui tajuk tentang orang yang sabar. Ni kelebihan pertama, masih kelebihan pertama tapi guna ayat lain. Ayat yang kita nak bincang ni ayat 153. Tapi kita bagikan ayat lain. Penting kena rujuk ayat ni. Kalau kita rujuk ayat 66 ni, tuan-tuan ni surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal ayat nombor 66. Ayat 66 muka surat 185. Okay, 85. Okay. Dekat sini, tuan-tuan boleh jadikan study case. Study case tu tuan-tuan boleh buat contoh. Allah bagi bukti, Allah bagi contoh. Okay, surah Anfal 66 ni Allah bagi contoh macam ni. Okay. Allah kata, kalau kita ada 100 orang yang sabar, yang sabar. Maksudnya, kita boleh buat contoh kes bekerja ke, kita ada buat contoh kes dalam apa saja situasi. Kalau rujuk surah Al-Anfal ayat 66, ya, Allah merujuk, Allah memberi contoh dalam sesi peperangan, maknanya pada bilangan tentera. Kita boleh gunakan walaupun bukan pada isu nak berperang, tapi dalam isu kita bekerja. Kan? Dalam isu kita buat sesuatu perkara, kalau kita sabar, kalau kita ada 100 orang yang sabar, kalau kita ada 100 orang yang sabar, kita akan dapat kalahkan 200 orang. Ini sangat penting cara Allah. Allah yang maha bijaksana, dia bawa contoh. Allah nak kata, sebab kalau kita cerita sabar ni kan, dia mungkin tak nampak, tapi Allah bagi contoh. Allah kata, ni ayat 66 ayat 66 contoh. Lepas tu kena rujuk. Bermula ayat al-ana khaffafallah tu ke Ustaz? Iyalah, ya, ayat 66. Okey. Jadi kalau kita rujuk pada ayat tu, Allah kata kalau korang ni, kata Allah, sabar dalam perang. Kalau kau 100 orang, kata Allah, engkau boleh kalahkan 200 orang. Maksudnya kalau kita bekerja, kalau kita ada staff,
Kalau kita ada 100 orang, kalau kita sabar, kita boleh buat kerja seperti 200 orang. Sabar tu besar tu. Lepas tu Allah Ta'ala cerita lagi. Okey, kata Allah, kalau kamu ada 1000 orang tentera yang sabar. Okey, 1000 orang ni mereka sangat sabar dalam mentaati perintah Tuhan, dalam berperang kan. Maka kamu akan dapat menewaskan 2000 orang. 2000 orang. Jelaskan. Faham tak cerita dia? Allah kata, kalau 100 orang sabar, dia boleh kalahkan 200 orang. Kalau dia 1000 orang yang sabar, dia boleh kalahkan 2000 orang. Lepas tu, lepas ayat tu, baru Allah SWT menyebut, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa dia nama ayat 66 ni? Okay, baca ayat ni, sangat penting. Penting tu dia memberikan kita gambar yang lebih jelas. Okay, sangat contoh yang sangat mudah nak faham. Allah Ta'ala berbijaksana dia bawa contoh. Tapi dalam nota ni saya tak bawa lah ke semua contoh ayat 249, saya tak bawa ayat nombor 46 dan 66. Sebab kita bukan nak belajar tadabbur ayat per ayat. Kalau kita belajar tema sabar, sudah pasti kita akan kupas semua ayat ni. Ayat 249, surah Al-Baqarah, ayat 46, Al-Anfal, ayat 66, suratul Anfal. Tapi dalam slot kita kelebihan amal, kita nak pilih satu ayat saja yang nak memberitahu kepada siapa-siapa yang rasa macam dia rasa lemah tubuh badan dia, dia rasa lemah rohani dia. Kan? Dia tak nak buat apa-apa dan sebagainya, maka dengan dia mempelajari tentang kelebihan-kelebihan ini, ia memberikan dia satu semangat, dia boleh bangkit. Kan? Macam lagu tu apa? Budak flag bangun. Contohlah. Maksudnya kita boleh walaupun kita rasa macam aku ni tak boleh pergi dah ni. Rasanya macam tak ada harapan dah ni. Tapi apabila kita belajar tentang ayat-ayat ini, kelebihan-kelebihan sabar ni, sekurang-kurangnya kita dapatlah kekuatan tu. Kekuatan tu dari Allah. Allah yang jadikan kesulitan tu dalam hidup kita. Allah juga memberi semangat kepada kita. Moga-moga kita dapat sesuatu. Kita rasa macam semua orang dah tinggalkan kita. Kita rasa macam dah tak ada jalan dah. Contohlah kan. Kita rasa macam mana aku nak teruskan hidup ni. Yang hanya aku ada dalam simpanan, aku ada hanya berapa je ni. Tapi kurian yang aku tangguh ni beribu-ribu ni, macam mana nak survive lagi ni akan datang. Tapi kalau kita belajar bab-bab ini, moga-moga dia dapat menyuntik sesuatu semangat tu. Semangat ni, kan? Sabar, kita kata. Sabar. Kenapa kita kata? Kalau kau sabar, Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Seolah-olah kalau kita bawa contoh, kan, kalau kita ada RM100 lah contoh, tapi kalau kita sabar dengan apa yang ada, Allah akan bagi cukup lebih daripada belanjaan. Contohlah, ikut kiraan umur ni. Okey, contoh. Ni contoh saja. Okey, jadi kita pergi kepada perbincangan kita yang pertama, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kita tengok ayat dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, saya letakkan keseluruhan ayat. Ini juga adalah tajuk ni. Kalau sesiapa yang dia nak cari solusi masalah, kalau dia ada masalah dalam hidup dia, ini salah satu cara dia kena buat. Kalau kita bentangkan tajuk macam mana saya nak menghadapi masalah dalam hidup, kita tak akan boleh lari pada masalah. Itulah namanya life, hidup. Hidup ni seronok tau. Dia ada manis dia. Siapa yang dah pernah sabar,
Dia pernah lalui sabar. Apabila dia berjaya menempuh masalah tu, dia akan rasa manis. Ui, manis dia tuan-tuan dan puan, tak dapat nak digambarkan manisnya sabar. Kan? Macam tuan-tuan dan perempuan lah, betul tak kan? Membesarkan anak, sabar. Akhirnya tengok anak-anak dah berjaya dah. Rasa manis tak? Rasa macam, ya Allah. Okey, jadi kita buat contoh. Jadi kalaulah kita nak cari solusi, kalau kita menghadapi sesuatu masalah, maka di antara solusinya ambil ayat ni. Bukan baca ayat ni semata-mata, tetapi ambil intipati ayat ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Allah kata apa? Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah tolong. Tolong tu minta tolonglah kepada Allah. Melalui jalan apa? Tip yang pertama, Allah kata pertama, sabar. Sabar. Yang kedua, jangan hanya dengan sabar saja. Tapi kalau boleh, buat ibadat solat. Solat ni jangan tinggal. Allah kata, sekalian orang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan mengerjakan solat. Sebab tu kalau orang ada masalah kan, saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun pernah mengalami. Saya pun mengalami. Kalau kita ada masalah, kita akan buat apa? Kita akan cari Allah, betul kan? Apabila kita cari Allah, cara kita nak meluahkan perasaan kita kepada Allah, cara kita nak minta tolong kepada Allah, kita nak mengadu kepada Allah, jalan yang paling baik sekali adalah salat. Adalah salat. Salat. Kita tak payah cakap apa pun pada Allah kan. Allah Ta'ala tu yang datangkan masalah tu pada kita. Maka cara dia apa? Salat. Kita tengok anak-anak kita ada masalah, runsing, kesulitan hidup, macam perkara. Maka satu solusinya kita cadangkan supaya apa? Salat. Kalau solat waktunya tak cukup, tak lengkap, kita kata perbaiki solat dulu. Perbaiki solat. Kalau tak cukup, kalau dia dah boleh jaga solat 5 waktu dia, kita suruh dia tambah lagi dengan ibadat solat yang lain. Kerana ia adalah jalan untuk kita keluar daripada masalah. Kenapa dengan solat? Tadi kita belajar. Solat itu Nabi kata apa? Dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya. Kerana solat itu adalah nur. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan kan. Kalau kita solat, pernah tak kita solat menangis-nangis? Pernah tak kita berdoa di dalam solat? Kita berdoa sambil mudah je air mata kita ni nak jatuh kan. Sebab kita tengah susah tau. Apabila kita solat tu, kita rasa memang kita betul-betul menghadap Allah. Tapi apabila kita solat, kalau kita tak ada masalah, kita solat main-main je. Kita rasa solat kita ni tak macam dulu kan. Kita rasa macam solat kita ni bukan macam solat kita ada masalah. Kalau nanti kita ada masalah tu, ya Allah, kita solat tu manis sangat. Tapi ketika kita tak ada masalah, kadang-kadang kita solat ni macam kita tak dapat kemanisan ketika kita ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kan, Allah bagi kita masalah ni sebenarnya satu nikmat sebenarnya. Sebab nikmat nak keluarkan air mata ni, ketika berdoa tu kadang-kadang kita tak dapat ketika kita tak ada masalah. Betul tak tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kadang-kadang kan, kita tengok macam, yelah, memanglah orang pandang masalah tu berat. Tapi kalau kita betul-betul faham, dia satu nikmat tau. Nikmat. Nak nikmat ni, kita nak jentik hati ni, nak gerakkan air mata supaya jatuhlah air mata, jatuhlah, gugurlah air mata kan. Berdoa ketika kita bermasalah. Dengan kita berdoa, kita tak ada apa-apa masalah.
Dia tak sama. Sebab tu kadang-kadang masalah ni satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi pandanglah semua apa yang Allah datangkan dalam hidup itu adalah perkara yang bagi kebaikan. Pasti dapat kebaikan. Jadi cara dia, kalau kita ada masalah, cara dia pertama sabar. Sabar. Terima. Sabar tu maksud dia, sabar dekat sini maksudnya 3 lah. Maksudnya pertama pada hati kita. Hati kita mesti kena sandarkan isu itu, insiden itu, peristiwa itu adalah dari Allah. Apapun. Macam banjir, pertama kita kena sandarkan ini sudah Allah tetapkan dalam qada dan qadar. Orang mukmin pegang tu dulu. Okey. Yang kedua pada lidah. Lidah ni pun kena jaga. Lidah ni maksudnya kita tidak mengeluarkan apa-apa perkataan yang membawa kepada kita menyalahkan Allah. Yang ketiga baru pada perbuatan. Perbuatan kita tu maksudnya apa? Bergerak maksudnya apa tindakan-tindakan kita yang nak buat mesti tindakan yang tidak mengeluarkan kita daripada sifat sabar. Jadi sabar ni sebenarnya 3 lah, hati, lidah dan perbuatan. Tapi punca besar dia pada hati. Hati kita kalau menganggap ianya sudah suratan takdir, sudah qada dan qadar, senang lidah tu nak ikut hati. Senang perbuatan tindakan kita mengikut hati. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kau nak minta tolong kepada Allah, maka Allah kata, pertama sabar, yang kedua salat. Kenapa dengan salat? Kerana salat ini dia memberikan cahaya pada hati kita. Kenapa tuan-puan? Kita kan apabila kita ditimpa masalah kan, kita rasa macam down, kita rasa macam dah jatuh, rasa macam dihempap gunung di atas kepala kita. Kita rasa macam dunia ni gelap. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab hati kita lemah. Hati kita ni rasa lemah. Jadi nak bagi hati ni kuat. Nak bagi dia terang. Sebenarnya masalah tu tak besar. Tetapi kita tak nampak jalan. Jadi nak bagi nampak jalan tu, masukkan dulu cahaya pada hati tu. Maka cahaya itu ada pada ibadat salat. Percayalah. Buatlah. Pasti Allah akan bagi laluan dia. Bagi cahaya. Cahaya tu nanti apabila hati terang, cahaya pada hati tu, kekuatan tu kan, kita nampak. Kita akan dapat lalui masalah tu dengan mudah. Kita nampak jalan dia macam mana nak buat. Jadi buat dua perkara ni. Lepas tu Allah Ta'ala sebut di hujungnya, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Inilah kelebihan dia. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dari sudut apa? Hatinya. Sabar menjaga lidahnya. Sabar pada tindakan dia. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi nak dapat sabar ni secara tak langsung, maka kita perlukan juga ibadat solat. Solat ni pun dia membantu untuk kita dapatkan perasaan cekal tabah tu, sabar. Sebab tu Allah selitkan dengan solat. Bisa kita cari berkaitan, kenapa nak minta tolong, kenapa dengan solat? Sebab itu kita dah terangkan pada tentang perempuan, kita dah terangkan betul tak apa kelebihan solat. Salah satu solat ni kita telah sebut, lepas tu kena rujuk tajuk-tajuk kita buat ni semua ada berkaitan dia. Jadi kalau kita belajar salah satu kelebihan solat itu adalah merupakan tempat doa yang terbaik.
tempat doa yang terbaik. Rujuk balik nota 10 kelebihan orang-orang yang sabar. 10 kelebihan solat. Kita telah nyatakan salah satu kelebihan solat itu adalah tempat doa yang sangat mustajab. Bukan sekadar dia boleh bantu pada memberikan cahaya nak menempuh perkara tersebut, tetapi solat merupakan tempat yang paling baik untuk kita mengadu kepada Allah. Ngadu pada Allah, doa di dalam solat. Jadi ternampak tak perkaitan sabar dengan perkaitan solat. Lepas tu saya dah panjang dah ni sebenarnya pasal tadabbur. Sebab kalau kita tadabbur, kita makan buat macam tu. Tapi saya sentuhlah satu ayat lah untuk bagi nampak perkaitan dia. Perkaitan dia. Ya, insyaAllah. Jadi kita dapat Allah bersama dengan orang yang sabar. Ini satu contoh ayat daripada ayat-ayat yang saya sebutkan tadilah. Kalau nak cari ayat lain yang Allah kata Allah akan bersama dengan sabar. Kita bayangkan Allah bagi kita masalah. Allah tipu kita musibah. Kita sabar, Allah sama dengan kita. Apa makna Allah bersama dengan kita? Kebersamaan Allah tu dengan orang yang sabar. Okay, jadi kita kena kupaslah apa maksud Allah bersama dengan orang yang sabar. Okey, dah jelas maklumat ni, maka kita tengok di sini ada penerangan dia. Okey. Dalam Quran, kebersamaan Allah. Okey, maksudnya kita nak cerita tentang apa makna Allah bersama dengan orang yang sabar. Okey. Orang yang sabar dia berbeza dengan orang yang tak sabar. Betul tak? Okey, jadi contoh dia macam ni. Ini kita letak orang yang tidak sabar. Okey, orang yang tidak sabar, okey, merungut, mengeluh, menyalahkan, tak sabar. Ini orang sabar. Contoh. Nak faham ayat ni? Okey. Allah Ta'ala sebenar-benarnya dengan orang yang tak sabar pun Allah akan bersama sebenarnya. Orang yang sabar pun Allah bersama. Kena faham tu dulu. Okey. Cuma ayat tadi tu Allah bersama dengan orang yang sabar adalah sabar secara khusus. Sabar secara khusus bermakna sabar yang istimewa. Secara khusus tu maksudnya kebersamaan Allah dengan orang yang sabar tu kebersamaan yang istimewa. Tak sama Allah bersama dengan orang yang tidak sabar. Okey, kita ambil yang dulu cara khusus. Cara khusus tu maksud dia Allah bersabar dengan dia sabar yang istimewa. Maksud dia apa? Allah bagi perlindungan, Allah dekat dengan dia, Allah akan bagi bantuan, Allah akan bagi rahmat. Itu masuk bersama secara khusus. Tetapi secara umum, secara umum Allah Ta'ala ni pun dia bersama dengan semua manusia. Faham tak maksud dia? Secara umum ni Allah bersama dengan semua manusia. Manusia tak beriman ke, manusia beriman ke, manusia itu dia baik ke, dia jahat ke, Allah sentiasa, Allah bersama dengan semua makhluk dia. Tapi bersama Allah dengan semua makhluk dia itu adalah secara umum kebersamaan Allah dengan semua makhluk dia. Kebersamaan itu secara umum bermakna Allah Ta'ala ni dia tahu. Dia tahu. Orang beriman ni dia buat apa, orang tak beriman ni dia buat apa. Maknanya Allah bersama. Maksudnya kalaulah ditanya, macam mana Allah Ta'ala tahu saya pada tarikh sekian-sekian saya buat apa, saya buat apa? Jadi jawapan dia kerana Allah bersama dengan engkau lah. Allah bersama dengan engkau. Bersama dengan engkau tu bermakna Allah bersama dari sudut Allah mengetahui
apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada semua makhluk dia. Tetapi ada kebersamaan Allah dengan makhluk dia, kebersamaan yang lebih khusus. Ayat ini yang kita maksudkan dengan tajuk sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama dengan orang yang sabar ni maknanya kebersamaan yang khusus yang merujuk kepada Allah lah yang akan memberi perlindungan, Allah akan beri peliharaan, Allah akan sokong orang itu, Allah akan bagi rahmat. Itu maksud kebersamaan Allah secara khusus. Dia berbeza kesamaan Allah secara umum. Kalau secara umum ni, dia lebih merujuk kepada Allah Ta'ala tahu. Dikaitkan dengan pengetahuan Allah. Tapi kalau Allah kata Allah bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar adalah berbeza dengan orang yang biasa yang tidak sabar. Tapi kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan yang istimewa. Allah dekat dengan dia. Allah dengar doa dia. Allah sokong dia. Allah kawal dia. Allah jaga dia. Allah bagi rahmat pada dia. Itulah penerangan ringkas tentang kebersamaan Allah bagi orang yang sabar. Jadi itulah kelebihan yang pertama kalau kita memiliki sifat sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua yang ada pada sabar adalah dia mendapat mahabbatillah. Dia akan mendapat kasih sayang Allah. Ataupun mudah kita sebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka, Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Bukan Allah bagi musibah tu menunjukkan Allah Ta'ala tak suka dekat kita. Tapi kalau kita sabar kena musibah tu, sebenarnya Allah Ta'ala cinta. Sebab tu orang-orang dulu, mereka ni sebenarnya suka kadang-kadang kalau datang musibah dekat diorang. Bukan suka tu mereka minta, tak. Sebab mereka tahu daripada musibah itulah sebenarnya mudah untuk mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu caranya sabar. Maka kita akan termasuk dalam kumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita rujuk satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 146. Kalau kita buka buku surat nombor 68, kita akan jumpa ayat 146. Kelebihan sabar yang kedua, dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, tak nak ke kalau Allah suka? Kita dekat dunia ni berhempas pulas kadang-kadang untuk raih cinta manusia. Kita sanggup berkorban jiwa raga semata-mata nak dapat kasih pada manusia. Kita takut manusia tak suka pada kita. Tetapi kasih manusia itu kadang-kadang pura-pura. Kadang-kadang kasih manusia itu sementara. Kasih manusia itu bukan kasih yang berpanjangan. Tetapi yang sepatutnya kita kena berhempas pulas. Berkorban apa sahaja demi meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Kerana cinta Allah adalah cinta yang bawa kita kepada syurga. Cinta yang tulus.
cinta yang berkekalan pada Allah. Cinta yang bawa kita selamat hidup dunia dan di hari akhirat. Tapi cinta kita kepada makhluk ni kadang-kadang membawa bahana kepada kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Jadi salah satu cara nak meraih cinta Allah itu adalah pada sifat sabar. Kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana perjuangan yang ditunjukkan oleh para nabi yang terdahulu. Para nabi yang terdahulu, Allah mengatakan bahawa wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakan. Allah kata berapa ramai daripada nabi-nabi yang terdahulu yang telah berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan Allah. Mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak mula mahu tunduk kepada musuh mereka. Allah bawa contoh ya tuan-tuan, adalah sabar menghadapi musuh-musuh. Nak berjuang, nak tegakkan kalimah Allah ni. Nak pastikan Islam ini hidup di atas muka bumi ini. Nak bawa perjuangan supaya menyembah Allah yang esa ni bukan senang. Mereka berhadapan dengan dibunuh. Mereka berhadapan dengan pelbagai perkara. Tetapi mereka tidak pernah lemah. Mereka sabar dan sebagainya. Maka di hujung Allah Ta'ala menyebutkan kelebihan mereka. Di sinilah yang kita nak jadikan sebagai dalil kepada kelebihan kedua. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sentiasa mencintai, menyukai orang yang sabar. Sabar. Allah cinta. Allah cinta. Allah sentiasa mencintai orang yang sabar. Allahu yuhibbus sabirin. Okey, itu terdapat untuk kelebihan yang kedua. Kita rujuk ya pada perkara yang berikutnya, kelebihan yang ketiga. Jadi kedua tu jawapannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dapat cinta Allah ni, dapat kasih dari Allah ni tak boleh nak diukur dengan jumlah berapa bilangan dia. Tak dapat diukur nilai dia. Jadi kita sama-sama sabar. Okay, jadi kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, orang yang sifat sabar ni, dia akan mendapat al-bushra, iaitu mendapat khabar, berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ini yang ketiga. Allah menyediakan berita gembira bagi orang yang sabar. Berita gembira tentang apa? Mereka akan dapat apa? Okey, berita gembira. Sebenarnya kita tak perlu bersedih berpanjangan. Sebab apa sepatutnya kita kena gembira?
Ya, kita kena gembira jika kita dapat sabar. Jadi kita tengok dalil dia. Satu-satunya di antara ayat yang berkaitan, bukan satu-satunya lah, maksudnya ayat yang sangat sesuai dengan isu apa yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini ialah ayat 155. Ayat 155 ni kalau boleh kita ingat dia sampai bila-bila. Kerana ayat 155 ni dia adalah satu ketetapan dari Allah yang Allah nak buat apa dalam hidup kita. Ayat 155 ni. Ia adalah satu maklumat yang Allah telah menetapkan apa yang Allah akan buat dalam hidup manusia. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 155 suratul Baqarah, muka surat dalam Quran, muka surat nombor 24. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la nabluwannakum. Sesungguhnya kami benar-benar, ya, sesungguhnya kami benar-benar luwannakum, sebab ada sabdu lagi, lepas tu ada la menunjukkan bahawa penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau tidak menggunakan mana-mana ayat menegaskan, kita pasti yakin. Tetapi jika Allah menggunakan ayat ada penegasan, ia merujuk kepada benda itu bukan sekadar dia pasti berlaku, tetapi nak menunjukkan bahawa Allah memang akan lakukan. Lepas tu saya minta ayat 155 ni kalau boleh ingat ayat 155 ni. Yang setiap daripada kita akan melalui perkara ini. Apa yang Allah Ta'ala katakan? Dan benar-benar kami luwannakum akan menguji kamu. Dekat sini Allah sebut luwannakum, lana belu, balu, bala. Kami akan menguji kamu. Allah uji tak banyak pun. Allah kata bisyai'in, dengan sedikit, kata Allah. Sedikit apa? Al-khawf, perasaan takut. Yang pertama, ada orang diberi oleh Allah ujian dalam hidup dia dengan perasaan ketakutan, takut. Yang kedua, wal-ju', lapar. Tak cukup makan, tak cukup minum. Diuji oleh Allah dengan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal. Begitu juga ada kekurangan dari sudut harta benda. Habis harta benda yang selama ni disimpan, dimusnahkan oleh air banjir, contoh. Allah beri ujian sikit harta benda tu. Okay, kekurangan harta benda. Habis kereta kan, habis perabot, habis barang elektrik. Kan, contoh kekurangan harta benda. Wal anfusi, dan juga jiwa. Ya, Allah Ta'ala ambil orang tersayang. Allah sakitkan seseorang. Lepas tu wathamarat, dan juga pada buah-buahan. Orang dahulu memang mereka bertani. Jadi sumber rezeki mereka daripada buah-buahan. Jadi Allah dah kata dah. Allah kata kami akan buat, kata Allah. Dengan nak buat apa? Kami akan uji kamu, kata Allah. Dia kata kami akan buat, kata Allah. Kami pasti akan buat, kata Allah. Buat dengan apa? Dengan datangkan ujian.
Ujian apa? Ada orang diuji dengan perasaan takut. Seperti negara-negara yang berada di negara-negara yang dijajah oleh musuh, yang paling seperti Palestin lah, contoh paling dekat. Kan? Tiap-tiap hari mereka berhadapan, bila-bila je mereka berhadapan dengan bom, mereka berhadapan dengan ditembak. Takut. Kenapa Allah datang ke dulu takut? Sebab takut ni, kalau kita makan cukup pun, tapi kalau kita berada dalam ketakutan, makan cukup tu pun rasa macam kita tak kenyang nak makan. Kan, takut. Lepas tu ada orang diuji dengan kelaparan. Ni negara-negara Afrika tu, negara-negara yang sangat lapar. Macam Kenya, macam negara utara Afrika, negara-negara yang rakyat juta yang dalam keadaan kelaparan, kurus kering, nampak tulang-tulang mereka. Diuji oleh Allah dengan kelaparan. Mereka tak ada musuh, tetapi mereka diuji dengan lapar. Lepas tu ada orang Allah uji dengan kehilangan sedikit harta benda dia. Diuji dengan jiwa, kematian orang yang disayangi. Dan juga diuji dengan buah-buahan, hasil tanaman. Pada penghujung tu, Allah sebut, inilah kelebihan dia. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa berita gembira yang mereka akan dapat? Sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita baca, nak tahu berita gembira tu, kita kena rujuk ayat selepas dia. Kalau kita rujuk dekat ayat nombor 157. 157. Allah menyebut orang yang sabar ni, Allah berikan dia dapat apa? Dia akan mendapat solawat dari Allah. Maksudnya Allah berselawat kepada orang yang sabar. Tulis jawapan dia, Allah berselawat. Yang kedua, dia dapat rahmat. Dia dapat rahmat. Yang ketiga, dia dapat apa tau? Yang ketiga, dia dapat petunjuk. Allah bimbing hidup dia lagi baik. Allah bagi dia hidayah. Kita tengok orang musibah ni, yalah kita kata kesian dekat dia kan. Tapi kalau orang tu sabar sebenarnya hidup dia akan lebih baik. Allah akan pandu, Allah bagi dia hidayah. Mungkin daripada kes tersebut, dia akan jadi lebih dekat dengan Allah. Macam saya sebut tadi itulah. Kan? Kita duk leka. Boom. Sekali Allah bagi kita satu perkara. Sabar. Kalau kita sabar, kita akan dapat pertama, Allah berselawat ke atasnya. Selawat Allah tu maksudnya puji-pujian. Allah memuji dia. Ni kita dah belajar tajuk tentang kelebihan salawat dan salam sebenarnya. Okey, dia mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap Okey. Dapat lepas tu dia dapat rahmat.
Kita kan kalau kita bandingkan kita yang tak kena apa-apa perkara ni dengan orang yang kena, sebenarnya kita patut kena berfikir tau. Kita kena fikir, orang yang kena musibah banjir tu, dia sabar, Allah memuji dia, Allah selawat dekat dia. Lepas tu dia dapat rahmat Allah. Lepas tu dia akan dapat petunjuk dari Allah. Aku yang tak kena apa-apa ni, macam mana? Kadang-kadang kita kena fikir tau. Kita kadang-kadang kita jangan ingat kita yang tak kena apa-apa ni, sebenarnya Allah sayang kat kita. Kita kena fikir macam tu. Bukanlah bermaksud kita minta kena tu. Tapi kita kena berfikir. Kita kena berfikir bahawasanya, ya Allah, aku ni macam mana ya? Kita yang tak kena apa-apa ni sebenarnya apa? Orang yang kena tu malah orang bincang. Tapi sebenarnya banyak kelebihan yang Allah bagi pada dia. Tapi dengan syarat dia apa? Dia kena sabar lah. Lepas tu, bukan sabar saja sebenarnya. Kalau baca ayat 156, okay, lepas dia sabar tu, dia kena buat apa tau? Dia kena istirja. Tu kat situ. Istirja. Ayat 156. Istirja ni maknanya dia kena kembalikan perkara itu kepada Allah. Seperti mana ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat 156. 155 kan? Lepas kita kena benda-benda, kalau kita kena 5 perkara ni, maka kita kena kembalikan kepada Allah. Ini yang kita kaitkan tadi dengan lidah. Lidah ni kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita buat, kita sabar dengan kita istirja, kita akan dapatlah kelebihan, 3 kelebihan dekat ayat 157 tu. Surah Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah ayat 157. Ya Allah sebut ada 3 perkara. Tuan-tuan ya, satu nilai yang sangat besar dalam hidup kita kalau Allah tunjukkan kita, Allah berikan kita hidayah nak berada pada jalan yang mana kita nak ikut. Kita nak kena buat apa. Jadi kalau kita betul-betul terima dengan penuh sabar, sebenarnya Allah bagi kita petunjuk. Kita dapat rahmat Allah. Kita dapat puji-pujian dari Allah Azza wa Jalla. Rujuk ayat 157. Jadi sini dapat berita gembira. Bergembiralah sebenarnya. Mana dapat musibah, sebenarnya sepatutnya kita gembira. Gembira. Bukanlah, orang mesti akan kata, kau ni gembira, kau suka ya kau kena musibah. Bukan kita gembira kerana kita diberi musibah. Iman macam kita ni, kalau boleh tak nak kena musibah tu, sebab berat nak tanggung. Tetapi kita gembira sebab apa? Aku gembira kerana aku berpeluang. Aku berpeluang nak dapat selawat dari Allah. Aku berpeluang besar nak mendapat rahmat dari Allah. Dan aku berpeluang untuk mendapat petunjuk dari Allah. Selama ini ketika solat duk baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi Allah bagi jalan nak ihdinas siratal mustaqim tu apa, nak dapat petunjuk tu apa? Ketika kau ditimpa dengan musibah, kau sabar ya. Lepas tu kau ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kau akan dapat petunjuk. Percayalah. Saya yakin kalau tuan-tuan pernah mengalami musibah, tuan-tuan ikut apa Allah Ta'ala kata, sebenarnya hidup kita akan lebih baik daripada sebelum kita tak ditimpa musibah.
Siapa yang dia kena musibah, Allah bagi dia masalah, dia sakit ke, dia rugi ke, dia kehilangan apa pun, kalau dia bertambah dekat dengan Allah selepas itu, sebenarnya itulah berita baik yang Allah telah tunaikan. Jadi sepatutnya kita kena bergembira dengan janji Allah. Bergembiralah wahai orang-orang yang sabar. Okay, inilah di antara ayat. Lepas tu kadang-kadang kan kita bersyukur kan. Ada Allah bagi kita sakit ni kadang-kadang. Tersentak kita kan. Tapi kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Itu sebenarnya Allah telah beri kita petunjuk. Melalui musibah itu. Tapi benda tu akan dapat. Maknanya kita akan jadi lebih baik. Lebih dekat dengan Allah. Lebih rajin nak berzikir. Lebih rajin nak baca Quran. Lebih banyak solat. Lebih mudah nak bangun solat malam. Jawapannya adalah dengan sabar. Tapi kalau kita lawan, kita tak bersabar, kita tak akan dapatlah 3 benda ni. Jadi kena sabar ya, sabar dalam apa juga. Wabashir as-sabirin. Jadi ini adalah kelebihan yang ketiga. Kita dah ada baru 3 je. Dah panjang dah. Okey. Jadi kita masuk kepada yang keempat. Kita mungkin sampai 4 je dulu. Tak banyak pun sebenarnya. Sebab saya susun, dalam nota ni saya susun sampai 11 tak silap saya. Nanti saya bagi nota ni. Ada ayat Quran dia hilang. Sebab saya dah masukkan ni. Nanti saya bagi kemudian. Sampai 11. Ayat dia saya tak perasan kenapa dia hilang dekat sini. Okay. Saya dah letakkan 11 kelebihan. Tapi kita pergi yang ke-4 dulu ya. Penutup. Untuk pengisian kita pada pagi ini. Okay. Kita pergi yang keempat. Ya Allah. Yang keempat ni, Allah bagi kita balasan pahala tau. Ya Allah, kita sebenarnya memang patut kena pun sebab Tuhan kan. Allah Ta'ala dia boleh buat apa kita buat. Apa yang Allah nak buat. Betul tak? Sebab kita hamba dia. Kita hamba dia. Kan? Kita tak boleh pertikaikan dah sepatutnya. Betul tak? Kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita hamba dia ikut Allah nak buat apa pada kita. Tetapi Allah Ta'ala dia maha kaya. Baik sangat Allah Ta'ala. Rahmat dia luas sangat. Dahlah dia bagi kita musibah yang kita tak perlu pertikaikan. Tetapi dalam musibah tu, Allah bagi ganjaran. Allah bagi balasan. Lebih baik daripada musibah yang kita terima. Maklumat ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli. Ayat nombor 96. Muka surat 278 di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Lebah, suratul Nahli. Okey, ayat 27, muka surat 278 di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ma 'inda yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada kamu akan habis dan lenyap, dan apa yang ada pada sisi Allah akan kekal. Itu yang kita kaitkan tadi tu. Ya. Cinta kita pada manusia yang kita cari sebenarnya tidak kekal. Tak boleh bawa kita apa-apa pun di alam akhirat nanti. Tetapi kalau cinta Allah pada kita, dia kekal. Apa saja dari Allah, dia akan kekal buat selama-lamanya. Jadi Allah mengatakan, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ. Jumpa tak perkataan sabar kat sini? Sabaru. Okay. Allah kata, dan sesungguhnya kami pasti akan membalas. Lanajziyanna. Allah pasti akan membalas. Ingat ya, tak pernah satu perkara pun yang Allah janji Allah tak pernah tunaikan. Tak pernah.
Allah pasti akan tunaikan. Kita manusia, kalau kita kata pada orang, kan, kita nak bagi bantuan, belum tentu kita dapat. Manusia banyak berjanji pada Allah. Tetapi kalau Allah berjanji kepada kita, Allah pasti akan bagi. Jadi Allah kata sungguhnya kami pasti akan membalas kepada siapa? Alladzina, orang-orang, sabaru, kepada orang yang sabar. Dia dapat balasan apa? Dia akan dapat ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah memberi dia balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah nak bagi something yang lebih hebat daripada apa yang menimpa kita. Kita ingat kita kerugian 100,000 kerosakan harta benda pada rumah kita. Kita mungkin fikir 100,000 tu kita telah ambil 10 tahun kita simpan. Betul. Kita rasa macam kehilangan 100,000 ni macam, yelah betul lah, kita manusia, kita letihkan cari siang malam, pagi petang. Dalam sekelip mata satu hari saja, kita kerugian 100,000 dengan rumah kita yang kita bina. Titik peluh yang kita simpan 10 tahun, 20 tahun tu hilang sekelip mata. Betul, kita semua akan ada perasaan macam tu sebab kita manusia. Tetapi apabila kita baca ayat-ayat Allah, kita kenal Allah kita yang datangkan musibah tu pada kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi lagi baik daripada 100,000 tu. Allah nak bagi yang lebih baik. Kalau kita kata kita kumpul 20 tahun, 20 tahun kita kumpul selama 200,000, hilang sekelip mata, 20 tahun ni lama ni. Betul tak kan? Kita adalah 200K. Kan? Buat rumah kita cantik-cantik, hilang sekelip mata dengan air hujan, dengan air banjir. Kita rasa macam 25 ni, 20 tahun ni macam panjang kan? Tetapi Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, mana lebih baik? Hidup yang tak ada kiraan tahun, hidup selama-lamanya di hari akhirat ni. Lebih 20 tahun ni. Lebih 20 tahun hidup selama-lamanya ni. Mana lebih menilai 20 tahun? 20 tahun lebih bernilai ke daripada hidup selama-lamanya nanti di alam akhirat? 20 tahun hidup ni kejap je. 200,000 ni sekejap je. Tapi kalau dia sabar menimpa dia, Allah bagi dia hidup selama-lamanya di hari akhirat dengan kesenangan, kan, lebih daripada 200,000, bayangkan. Tetap hidup di alam kubur, kita akan rasa sehari itu kalau kita diazab oleh Allah, lebih rasa macam dah dianggap macam berpuluh-puluh tahun kena. Allah ganti 20 tahun ni, kan, kita kumpul 200,000 ni, Allah ganti dengan apa? Ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Moga-moga nanti dekat hari akhirat kita teringat kes ini, kan, kita pernah ditimpa pada tarikh sekian, habis satu benda kita akan kata alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah menghilangkan harta aku 200,000 yang aku cari selama 20 tahun tu. Sebenarnya Engkau nak bagi aku hidup lebih bahagia di hari akhirat selama-lamanya. Itu di antara apa? Itu di antara contoh dia. Okey. Itu terjelas ya, dengan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Tuan-tuan, kan, ada orang Allah uji dia dengan kehidupan dia berpisah. Kan? Berpisah dia hidup dia. Lama dia bina kasih sayang. Tapi Allah uji masa PKP ni, kan, dengan pelbagai perkara, berpisah dia dengan orang yang dia sayang. Kita mungkin akan
kita mungkin akan down, kita akan duduk, tertekan, kita duduk memikirkan perjuangan kita tu. Tapi kita terlupa kita akan hidup lama di alam akhirat nanti. Ya Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang kita hilang semasa dekat dunia. Inilah janji Allah. Janji Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi kehidupan selama-lamanya, belajarlah tentang syurga, belajarlah tentang neraka, belajarlah tentang akhirat. Tuan-tuan akan rasa benda yang ada kat dunia ni sebenarnya tak ada apa pun sebenarnya. Tapi tuan-tuan bayangkan ya, bayangkan 200,000 tu duit siapa? Duit Allah. Kan? Allah, rezeki Allah, kan? Betul tak? Lepas tu Allah hilangkan, kan? Allah hilangkan, tiba-tiba Allah ganti lebih baik. Tuan-tuan rasa macam, kan? Dah lah hak rezeki kita makan ni, rumah kita tinggal, kenderaan yang kita naiki, semua milik Allah. Kan? Tiba-tiba Allah ambil sekelip mata je, pun Allah ambil balik. Bak sini balik kereta aku. Bak sini balik duit aku 200,000. Bak sini balik rumah aku tu. Allah kata, betul tak? Lepas tu Allah Ta'ala kata, tak apa, nanti aku ganti kereta yang lebih baik. Nanti aku ganti rumah lebih baik. Nanti aku ganti 200,000 lebih baik itu. Dengan apa? Kehidupan di hari akhirat. Tak terfikir ke kita macam tu? Kan? Kita yang bimbang, kita yang tak kena apa-apa ni, yang tak hilang apa-apa ni, kita duduk bimbang di hari akhirat kita tak dapat apa-apa. Dan kita yang nampak orang yang kena tu mungkin kita kata dia kesian, dia kesian. Tapi kadang-kadang kita kena kesian kat diri kita, betul tak? Orang tu diuji tak ada pilihan. Kan dia dah kena tak ada pilihan, dia sabar, ya Allah, Allah ganti pada dia. Jadi ini contoh, ya. Saya bagi contoh tu kerana ialah kita nak memujuk rakan-rakan kita yang kena yang Allah timpa dengan pelbagai perkara. InsyaAllah. Ya, kalau kita sabar, pasti janji Allah itu benar. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk pengisan pada pagi ini. Mohon maaf ya sebab tidak berapa banyak dapat kita belajar kelebihan-kelebihan pada pagi ini. Ya, kita baru sampai nombor 4. Jadi minggu depan, siri kedua, kelebihan sabar, kita masuk kepada kelebihan yang ke-5. Okay, nota nanti saya akan masukkan tuan-tuan dan perempuan. Saya dah buat dah sebenarnya, tapi saya tak pasti kenapa ayat Quran dia hilang, ada beberapa perkara hilang. Nanti saya akan masukkan di Google Drive, nota untuk tajuk Fadail Amal. Okay, saya buka mana-mana persoalan jika ada. Ada apa-apa pengkorsian nak dikongsikan pun boleh. Kita sama-sama belajar ambil manfaat. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Silakan jemaah ya. Maaf Ustaz, saya terputus setengah jam tadi Ustaz, ada internet problem. Ya, okey, tak apa. Tak apa. Nanti saya dengar balik rakaman ya. Okey, ada apa-apa yang nak dikongsikan? Ada apa-apa pertanyaan? Buka untuk semua jemaah. Setuju ke kita bentangkan tajuk tentang kelebihan sabar atau ada percadangan lain pun boleh. Okey. Kalau tak ada, nanti kita sambung untuk siri kedua ya pada minggu depan. Kita sambung lagi beberapa kelebihan jika kita boleh bersifat sabar. Ya, seperti yang Allah janji dalam Quran hadis Nabi SAW. Jadi saya serahkan kepada Kak Mazidah, ada apa-apa pengumuman dan sebagainya. Lepas tu kita tutup dengan tasbih kafarah. Sama-sama kita berdoa sahabat-sahabat kita yang kurang sihat atau juga dia diuji dengan kesihatan yang kurang baik. Sama-sama kita doakan supaya mereka sihat secepat mungkin.